Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Sudah pasti sebelum ini ada yang mengetahui berkaitan dengan keadaan kesihatan Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli ataupun Menteri Ekonomi hari ini di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Sudah pasti ada yang mengetahui berkaitan dengan status kesihatan Rafizi Ramli. Tetapi pada akhirnya satu lagi perkongsian daripada FMT dan ini disahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keadaan terkini Rafizi Ramli yang pasti menjadi persoalan ramai orang. PM ziarah Rafizi di hospital. Dalam perkongsian menerusi laman Facebook dan X, Anwar Ibrahim mendoakan ahli Parlimen Pandan itu diberikan kesembuhan segera. Oke, sebelum saya meneruskan di dalam artikel daripada FMT ini, ada yang bertanya, adakah Rafizi Ramli sekiranya keadaan kesehatan beliau berterusan yang perlu dirawat berkala, yang perlu selalu datang ke rumah sakit untuk mendapatkan rawatan? Adakah ini akan menjejaskan kerja ataupun tugas beliau sebagai Menteri Ekonomi sehingga beliau boleh digugurkan daripada kabinet? Nah, itu menjadi persoalannya, saudara-saudara. Apapun kita belum ada keputusan berkaitan dengan itu, belum ada kabar angin pun belum ada, tetapi kita nantikan saja apa yang akan berlaku selepas ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menziarahi Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang sedang dirawat di hospital. Berkesempatan ziarah Menteri Ekonomi, Saudara Rafizi Ramli yang sedang dirawat di hospital. Alhamdulillah, keadaan beliau bertambah baik. Mendoakan Saudara Rafizi diberikan afiat sesegera mungkin, insya Allah, katanya. Anwar bagaimanapun tidak menyatakan tarikh dan waktu serta hospital Rafizi dirawat. Pada Oktober tahun lepas, media juga melaporkan Rafizi mengalami serangan jantung dan dikejarkan ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM dan kemudiannya dilaporkan stabil. Nah, satu lagi artikel yang mengejutkan pada tarikh yang sama itu pada 19 Februari, di mana artikel ini juga menyebut nama Menteri Ekonomi. Rafizi sedia bertembung dengan orang kuat Najib, tapi itulah tajuk artikel daripada Malaysia Kini. Nah, adakah dengan ini Rafizi akan bertembung dengan orang kuat Najib? Dan adakah satu lagi rahsia bakal didedahkan? Menteri Ekonomi Rafizi Ramli sedia berdepan dengan orang kuat bekas PM Najib Razak dalam rancangan podcast yang Bakar Menteri. Bagaimanapun Timbalan Presiden PKR yang sedang menjalani rawatan di hospital berkata, dia perlu mendapatkan pandangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Rafizi berkata dia tidak menjawab kritikan MKT Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Fuad Zarkashi serta bekas ahli MKT Isham Jalil dan aktivis Lim Sian Si kerana tidak mahu mengerukan hubungan dengan UMNO yang kini dalam kerajaan. Oleh itu saya terbuka untuk mereka hadir bersemuka di YBM selepas saya mendapat maklum balas dari Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yaitu Presiden UMNO. Saya wajar menghormati pandangan mereka. Jika mereka tiada halangan, saya berbesar hati untuk mendedahkan wajah sebenar watak yang mengendalikan kempen propaganda yang mempertahankan 1MDB selama ini yang berselindung di sebalik nama Lim Sian Si. Begitu juga dengan Isham Jalil, Hatta Fuad Zarkashi pun. Saya pun berminat untuk mendengar idea-idea mereka untuk membantu negara mengemudi suasana ekonomi dunia yang mencabar. Nah, saudara-saudara, kita sudah pasti menantikan sekiranya benar Rafizi akan mengadakan debat ataupun bertemu di dalam podcast yang Bakar Menteri bersama-sama dengan Isham Jalil, Fuad Zarkashi dan Lim. Ini sudah pasti satu pertemuan yang dinantikan ramai. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tonton dan puan yang amat dihormati semua.
Pada akhirnya saudara-saudara, sebelum ini kita mendengar berkaitan desas-desus ataupun kabar angin. Ada gerakan ataupun langkah untuk menggulingkan Anwar Ibrahim, menjatuhkan kerajaan perpaduan. Ada kawanannya berkata PN mengambil ahli parlimen daripada kerajaan untuk menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kabar angin itu memang ada. Semua desas-desus itu memang ada. Terutamanya hangat sebelum ini berkaitan dengan langkah Dubai. Nah, setelah perkara ini dicakap-cakap ramai, bahkan terdapat pemimpin-pemimpin yang mengakui perkara ini sebenarnya memang wujud, yaitu langkah Dubai. Pada akhirnya saudara-saudara, Hadi Awang dalam satu kenyataan sebelum ini pernah berkata PN tiada dana untuk membuka ataupun membuat langkah baru untuk menumbangkan kerajaan. Nah, saudara-saudara, sudah pasti ini kita akan berpikir perkara ini akan membawa kepada usul undi percaya. Nah, saudara-saudara, kalau benar memang ada ahli parlimen daripada kerajaan yang sudah ingin ahli sokongan daripada menyokong kerajaan, bukankah usul undi percaya adalah satu perkara yang dinantikan ramai? Nah, berkaitan dengan persoalan itu, artikel daripada Malaysia Kini, tiada usul tak percaya pada PM minggu depan. Artikel ini pada Februari 19. Tiada anggota parlimen mengemukakan usul undip tidak percaya terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam persidangan akan datang. Dikatakan di sini tiada anggota parlimen mengemukakan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Pada Desember dan Januari lalu terdapat spekulasi hangat berkaitan usaha pembangkang untuk menjatuhkan Anwar melalui usaha yang dinamakan langkah Dubai. Speaker Dewan Negara Johari Abdul semasa sesi taklimat dengan media mendedahkan ketiadaan usul itu. Dewan Rakyat akan bersidang semula pada Isnin minggu depan, bermula dengan titah yang di Pertuan Agong. Desember lalu, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional didakwa mengadakan perbincangan dengan anggota Parlimen Pembangkang untuk komplot menukar kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid mengesahkan perkara itu berlaku, walaupun beberapa pemimpin PN menafikan. Kerajaan sekarang disokong oleh 147 ahli parlimen, kurang satu untuk membentuk majoriti 2/3. Selain itu, 6 anggota parlimen bersatu juga mengisytiharkan sokongan terhadap Anwar, walaupun ia belum teruji melalui undi blok di parlimen. Pada Desember 2022, Anwar berjaya dalam undi percaya terhadapnya. Ia diluluskan melalui undian suara apabila pembangkang tidak menuntut undian blok. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, kita tahu bahwa persidangan parlimen yang akan diadakan dan keputusannya berkaitan dengan usul tak percaya, usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri tidak akan dikemukakan. Nah, mungkin ini satu lagi kemenangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita dapat kata dengan 147 sokongan dan 6 lagi ahli parlimen daripada pembangkang yang menyokong kerajaan, sudah pasti ini satu kejayaan bagi Perdana Menteri hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang pasti membuat musuh-musuh politik Datuk Seri Anwar Ibrahim ini meroyan. Mungkin Mahathirkah ataupun mungkin Muhyiddin Yassin, kita tak tahu. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Adakah selepas ini kita akan mendengar lagi komplot jatuhkan kerajaan? Ataupun mungkin sebaliknya, lebih ramai lagi MP daripada pembangkang akan menyertai ataupun menyokong kerajaan perpaduan. Nah, siapa yang kalah? Kita nantikan saja pada PRU 16 ataupun pada masa terdekat ini. Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.